Sekarang tiba masanya untuk kita mengikuti tamu bahasa, segmen tamu bahasa bersama dengan narasumber kita yang telah pun hadir di studio pada kali ini, yang mulia Puan Nurwatikah binti Rahim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kami ucapkan sebelumnya. Sudi datang ke Studio 4 pada kali ini. Kita ni ingin mengulas tentang pemerkasaan bahasa dan budaya Melayu melalui pendokumentasian multimedia. Jadi apa sebenarnya tajuk ini, Puan? Mungkin dapat diterangkan. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum kita masuk dengan lebih mendalam lagi mengenai pendokumentasian multimedia, ingin saya terangkan terlebih dahulu istilah dokumentasi ini. Perkataan dokumentasi itu sendiri timbul dari kata dokumen yang berasal daripada bahasa Belanda, disebut dokumen, dan dalam bahasa Inggerisnya juga seperti yang kita ketahui memang disebut dokumen. Dan dokumen yang dinyatakan di sini merupakan kata kerja dan kata benda, dan kata kerja to document bermaksud untuk menyediakan dokumen, membuktikan dengan adanya dokumen tersebut. Manakala dalam kamus Dewan edisi keempat 2005, kalau dilihat dari segi kata benda pula, dokumen bermaksud membawa maksud sesuatu yang bertulis atau bercetak, sebagai contoh saja sijil kematian ataupun sijil kelahiran dan sebagainya, yang digunakan sebagai rekod ataupun bukti. Dalam Ensiklopedia Umum 1977 pula menjelaskan dua maksud dokumen. Pertama, yang merangkumi maksud yang luas, termasuklah segala benda yang dapat memberi keterangan bersifat tidak terbatas melalui tulisan dan cetakan. Kedua, dokumen yang terbatas iaitu lebih fokuskan kepada bahan yang bertulis dan bercetak seperti surat akta dan sebagainya. Baiklah, kalau kita lihat dari segi dokumentasi pula, ia merupakan peminjaman kata dari bahasa Inggeris documentation yang membawa maksud bahan-bahan yang memberikan informasi ataupun bukti rasmi yang juga berfungsi sebagai catatan. Catatan di sini dapat diklasifikasikan sebagai informasi bertulis ataupun foto, video dan sebagainya. Dan istilah dokumentasi ini sebenarnya sudah dikenali sejak abad ke-18 lagi dan semakin meluas penggunaannya pada sekitar abad ke-19. Dan manakala dalam kamus Dewan edisi keempat 2005, dokumentasi merupakan himpunan ataupun kumpulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kajian, penghasilan sesuatu terbitan dan lain-lain lagi. Dan menurut Paul Outlet lagi iaitu seorang penulis Belgia yang memang sangat terkenal dengan sebagai bapa kepada ilmu maklumat dan dokumentasi, mengatakan bahawa dokumentasi merupakan sesuatu kegiatan yang khusus mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan dan penyebaran dokumen tersebut. Dan antara contoh kegiatan dokumentasi yang sering kali dilakukan ialah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan, mencatat dokumen, mengolah dokumen, memproses dokumen, menyediakan dan menyebarluaskan dokumen dan menyimpan dan memelihara dokumen tersebut. Dan apabila kita lihat dalam pendokumentasian ini pula bermaksud iaitu ialah suatu usaha ataupun kegiatan, aktiviti ataupun proses yang sistematik dan sebagainya dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, penggunaan dan penyediaan dokumen tersebut. Dan kalau kita lihat dalam konteks preservasi bahasa dan budaya, menurut Roro Isyawati dan juga Anastasia Octavia 2020, mereka mengatakan bahawa dokumentasi lebih kepada penyimpanan informasi untuk menyelamatkan ataupun melestarikan pelbagai macam jenis bahasa dan budaya yang ada. Dan dengan adanya dokumen ini, ia akan dapat menjadi satu sumber keterangan, penyelidikan ataupun penelitian ilmiah dan sebagai alat bantu untuk membuktikan sesuatu penyataan atau keterangan. Panjang ya, dan juga agak lebar, panjang dan yang paling penting lengkap ya. Dan sekarang mungkin kita ni sudah dapat mengambil idea ya apa sebenarnya pendokumentasian ini tadi ya. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita pada pagi ini, Tuan ya. Mungkin Puan ya, mungkin boleh menghuraikan sedikit mengenai dengan dokumentasi multimedia. Dan juga adakah beberapa jenis dokumentasi multimedia tersebut? Baiklah, terima kasih. Terlebih dahulu ingin saya jelaskan di sini, multimedia ni merupakan media yang terdiri daripada kombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi dan juga video, iaitu kesemua perkara yang saya nyatakan tadi itu disampaikan melalui teknologi komputer. Dan Paul Outlet tadi seperti yang saya nyatakan memang seorang yang sangat terkenal dengan penulisan yang berkisar mengenai pendokumentasian
Pendokumentasian ini mengatakan bahawa ada beberapa jenis dokumentasi yang ada dan dapat digunapakai dan diaplikasikan melalui 4 cabang utamanya, iaitu melalui teks, foto, audio dan juga video. Di sini saya terangkan satu persatu. Pertama, teks di sini bermaksud narasi ataupun alur cerita yang ditulis menggunakan angka ataupun huruf. Sebagai contoh sahaja, cerita rakyat yang telah didokumentasikan di dalam syair awang semaun, iaitu misalnya kisah Lumut Lunting yang telah menjadi satu legenda Brunei. Seperti yang diketahui, kisah ini berkisar pada zaman pemerintahan Awang Alak Bertatar pada abad ke-14. Dan Lumut Lunting ini merupakan salah satu kisah epik orang-orang Brunei yang dikaitkan dengan kisah persambungan ayam di antara Brunei dengan Majapahit. Dan contoh lainnya seperti yang kita ketahui, pendokumentasian Pantun Batun Brunei yang seperti yang telah dibuat oleh tim penyelidik dari Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Badan Pendidikan, Dokumentasi dan Iktirafan, serta bahasa-bahasa Brunei yang telah juga turut didokumentasikan. Dan kedua, pendokumentasian melalui foto. Di sini foto membawa maksud segala hasil tangkapan yang diambil menggunakan kamera. Walaupun foto ini tidak dapat menyimpan suara dan gambar yang bergerak-gerak, tetapi ianya sangat berguna dalam pendokumentasian budaya. Sebagai contoh sahaja, kalau kita ni lihat gambar-gambar yang banyak tersimpan mengenai dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan negara Brunei Darussalam yang disambut sejak negara Brunei mencapai kemerdekaannya lagi pada tahun 1984, ataupun segala gambar yang menampakkan sejarah-sejarah Brunei, tarian, adat pakaian bagi setiap puak jati di negara ini dan sebagainya. Dan ketiga pula, dari segi audio. Audio juga merupakan tempat penyimpanan dokumentasi yang berfungsi sebagai rakaman suara. Dan ini boleh sahaja termasuk pendokumentasian segala rakaman berupa nyanyian, lagu tradisi kanak-kanak Brunei, alat muzik, cerita lisan mengenai sejarah budaya dan bahasa serta lain-lain lagi. Dan keempat ialah melalui pendokumentasian video. Ini merupakan kombinasi suara dan gambar bergerak. Video tersebut boleh saja diolah dengan menggunakan aplikasi perisian yang canggih dan dapat diubah suara dan gambar itu menjadi lebih baik. Dan kebudayaan negara biasanya akan dapat didokumentasikan sebagai contoh segala bentuk tarian, nyanyian, peristiwa bersejarah negara yang penuh adat istiadat seperti majlis pertabalan, majlis perkahwinan diraja dan sebagainya. Dan keempat-empat bentuk pendokumentasian multimedia ini lazimnya digunakan sebagai penyimpanan sejarah bahasa dan budaya kita ni agar ia tidak pupus di telan zaman. Seterusnya akan dapat menjadi suatu sumber ilmu pengetahuan dan rujukan bukan sahaja bagi para pengkaji, penyelidik, cendekiawan, bahkan bagi generasi yang akan datang juga. Jadi kita ni dari perkongsian Puan tadi telah pun dapat menyimpulkan apa erti pendokumentasian. Kita ni tahu apa jenis-jenis pendokumentasian, tapi ingin juga diketahui apa sebenarnya fungsi utama pendokumentasian ini dalam konteks pemerkasaan bahasa dan budaya Melayu. Okay, terima kasih. Satu perkara boleh menjadi suatu kekesalan adalah jika tidak ada ataupun kurangnya budaya mendokumentasian ini yang dilakukan oleh peradaban Melayu yang terdahulu. Dan mungkin sahaja ada yang dapat dan sempat didokumentasikan berupa berbentuk tulisan, tetapi seringkali dokumen tersebut tidak dapat diakses lagi, sama ada kerana hilang ataupun berada pada seseorang ataupun pada suatu tempat yang tidak diketahui. Dan pada akhirnya dokumen tersebut tidak akan mendatangkan manfaat kerana dokumen tersebut tidak dapat lagi diakses. Dan kepentingan pendokumentasian terhadap permekasaan bahasa dan budaya Melayu sangat signifikan kerana ia merupakan satu upaya untuk menyimpan pelbagai macam jenis dokumen berdasarkan bukti-bukti yang tepat dan sahih, di samping untuk melestarikan lagi bahasa dan budaya orang-orang Brunei. Dan melalui proses pendokumentasian ini juga, segala perkara negara yang berkepentingan akan dapat diabadikan agar ia dapat dijadikan warisan sejarah bagi generasi akan datang. Dan dengan adanya juga proses pencatatan secara pendokumentasian yang sistematik, informasi tersebut akan dapat dilestarikan lagi sebagai suatu upaya permekasan bahasa dan budaya negara pada masa akan datang. Dan pendokumentasian bahasa dan budaya juga penting kerana bahasa dan budaya seringkali berada di ambang keterancaman. Dan ini boleh saja terjadi apabila bahasa dan budaya itu semakin sedikit masyarakat ataupun yang menuturkan ataupun mengamalkan bahasa dan budaya tersebut. Lazimnya seperti yang kita ketahui, yang punya maklumat mengenai bahasa dan budaya ini golongan yang berumur. Dan walau bagaimanapun kekurangan pelapis yang mahu mempelajari bahasa dan budaya
tersebut akan mengakibatkan jua bahasa dan budaya itu hilang begitu sahaja. Dan jadi perlunya pendokumentasian bahasa dan budaya dari segi multimedia ni, dari segi sama ada dari segi teks, rakaman audio, visual dan sebagainya yang berkaitan agar ia tidak akan pupus di telan zaman. Di samping itu, pendokumentasian bahasa dan budaya ini mempunyai kepentingan bukan sahaja bagi penelitian ilmiah seperti yang saya nyatakan tadi, iaitu mengenai pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan dan juga penyebaran dokumen tersebut. Dan seperti yang dinyatakan disokong ni oleh Jutta Bertas, Surat dan Spelia pada tahun 2011, mereka menyokong kuat ni kepentingan pendokumentasian bagi pembangunan dan pembentukan kebudayaan dan keberadaban sesuatu bangsa. Dan dalam arti kata lain, bahasa dan budaya Melayu yang telah didokumentasikan itu nanti akan menjadi suatu sumber dan bahan rujukan pada generasi yang akan datang. Dan Dewan Bahasa sendiri sentiasa bergerak aktif dalam memastikan bahasa dan tamadun Melayu kita ini tetap kekal terpelihara melalui proses pendokumentasian. Dan misalnya sahaja Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pendidikan, dokumentasi dan pengiktirafan telah melakukan pendokumentasian terhadap kearifan tempatan kita ni, khususnya bagian iaitu mengenai dengan Dikir Lama Brunei dan juga pembuatan dastar Brunei iaitu dengan menemu bual informan yang terpilih menggunakan kaedah pendokumentasian atau pengambilan dokumen multimedia menggunakan secara multimedia secara foto, audio dan visual. Seterusnya dibuatkan lagi sebuah rencana hasil penyelidikan tersebut. Jadi Dikir Lama Brunei dan dastar ini merupakan antara warisan kepunyaan masyarakat kita ni dan ini adalah salah satu cara bagi melestarikan dan menyebarluaskan lagi bahasa dan budaya kita ni agar masyarakat Brunei terutama generasi muda tahulah serba sedikit mengenai kearifan tempatan kita ni. Itu adalah salah satu usaha besar sekali fungsi pendokumentasian tersebut. Saya suka dengan idea pendokumentasian ini dan hendaknya juga lah ia bukan hanya tinggal sebagai dokumentasi sahaja ataupun simpanan Kalau dari aspek bahasa perlu juga ada penuturnya untuk ia dapat digunakan pakai sehingga ke hari ini Kerana sayang sekali kalau perkara-perkara sebegini hanya tinggal sejarah dan juga menjadi arsip ataupun simpanan kita ni sahaja Tetapi begitulah seiring dengan perkembangan teknologi pada masa ini. Kalau dulu mungkin tarian itu dari segi lukisan sahaja, macam mana seni tarinya yang sebenarnya, tetapi alhamdulillah dengan media masa seperti video ada, gambar dan juga sebagainya, tahulah kita ni dengan lebih detail mengenai dengan satu-satu adat dan juga budaya itu sendiri. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita ini puan dengan adanya perkembangan teknologi digital ini mungkin ada usaha-usaha yang mampu dibuat dalam menaik taraf pendokumentasian ini. Okey, baiklah. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada pada masa kini, mulalah timbul dokumen yang didokumentasikan dalam dua bentuk, sama ada hard copy ataupun salinan kertas, iaitu salinan dokumen dalam bentuk cetak, dan juga kedua dalam bentuk soft copy ataupun salinan liut yang merupakan salinan berbentuk elektronik. Dan dokumen hard copy ini biasanya akan dihasilkan dalam bentuk tulisan ataupun cetakan dan lazimnya akan dicetak di atas kertas. Dan dokumen jenis ini boleh dibaca secara langsung tanpa memerlukan alat bantu. Manakala kalau kita lihat dalam segi dalam dokumen soft copy adalah dokumen yang disimpan dalam bentuk yang tidak dapat dilihat oleh manusia secara langsung dan ianya memerlukan alat bantu untuk melihatnya. Misalnya penyimpanan data dalam fail di pemacu pena ataupun pen drive sehingga dokumen tersebut dapat dilihat dengan bantuan komputer. Dan secara ringkasnya salinan dokumen dalam bentuk fail elektronik memerlukan alat bantu untuk kita ni lihat isi di dalamnya. Sebagai contoh sahaja, terdapat beberapa buah manuskrip lama yang telah dijadikan dalam format ataupun bentuk pendokumentasian digital bagi memudahkan pembacanya dari segi penyelidik, pengkaji dan sebagainya untuk mengkaji dan mentranskripsi manuskrip tersebut. Dan apabila manuskrip ini dibuat dalam bentuk digital, maka sekaligus akan dapat memelihara dan mencegah manuskrip tersebut daripada kerosakan dan akan dapat terus mengekalkan keaslian bahan tersebut.
tersebut. Dan ini juga akan dapat memelihara manuskrip-manuskrip lama dengan baik dan selamat untuk suatu jangka masa yang panjang. Dan dengan adanya teknologi maklumat yang canggih, proses digitalisasi menjadi semakin mudah dan ia merupakan salah satu kaedah yang tepat bagi memelihara manuskrip dalam bentuk fizikalnya, termasuklah segala maklumat yang terdapat di dalamnya tu. Dan di samping itu juga di samping itu juga kandungan manuskrip itu dalam bentuk digital akan boleh diakses dengan mudah dan cepat tanpa perlu menyentuh secara fizikal salinan asal manuskrip berkenaan. Dan para penyelidik, pengkaji dan sebagainya pula akan mempunyai kefahaman konten dokumen itu dengan lebih baik, terutamanya apabila adanya kombinasi multimedia yang diwujudkan, misalnya melalui tulisan, gambar, audio dan sebagainya tu. Dan secara tidak langsung juga proses pembelajaran secara individual boleh dilaksanakan melalui media seperti audio dan visual ini. Dan maka perlunya lah negara kita ini bergerak seiring dengan peredaran zaman dengan mempertingkatkan lagi pendokumentasian digital ini secara meluaslah. Luar biasa sekali kalau kita melihat perkembangan digital teknologi pada ketika ini dan impaknya juga dalam pendokumentasian, kerana bukan sahaja walaupun ia bukan sesuatu yang dapat disentuh, tapi juga ia membawa maksud ia ada storage space. Maksudnya ia akan mengambil banyak ruang dan sebagainya. Jadi memang amat luar biasa sekali mengikuti dengan perkembangan teknologi yang ada pada ketika ini. Namun saya faham pasti juga adanya cabaran-cabaran dalam kita ni memperkasa bahasa dan budaya melalui pendokumentasian ini. Jadi bagaimana Puan? Ya, betul. Ya, untuk Puan sendiri. Salah satu cabaran yang perlu ditangani bersama ialah mengenai dengan kemajuan pembangunan digital yang bergerak pantas pada masa kini, terutamanya dari kalangan negara-negara maju yang lain. Dan kita sedang berada dalam zaman globalisasi, iaitu semuanya menjadi begitu mudah untuk diakses. Ni orang kita ni di hujung jari saja. Jadi perlunya pendokumentasian ini juga bergerak seiring dengan arus zaman. Jelasnya ini merupakan suatu cabaran bagi kita ni untuk mengaplikasikan penggunaan digital terhadap pendokumentasian, dan ini memerlukan pendekatan Wall of Government dan juga Wall of Nation bagi bersama-sama menggerak aktifkan lagi usaha menuju era digitalisasi ni. Dan kemudiannya jika kita melihat dari segi individu yang boleh dirujuk mempunyai kepakarannya dalam bidang bahasa dan budaya ni, biasanya mereka yang boleh dirujuk ni seperti yang saya nyatakan tadi semakin berkurangan golongan orang berumur. Betul. Dan di samping itu seperti yang saya nyatakan tadi, semakin sedikit masyarakat ataupun yang berminat ataupun untuk mengamalkan bahasa dan budaya tersebut kerana kurangnya pelapis atau masyarakat baharu yang berminat untuk mempelajari, mewarisi dan memelihara bahasa dan budaya tersebut. Jadi soalan lain akan timbul di sini, pada siapakah harus kita ni rujuk? Maka apabila perkara seperti ini terjadi, proses pendokumentasian akan menjadi semakin sukar kerana kurangnya pakar yang boleh dirujuk untuk memberikan maklumat sesuatu bahasa dan budaya tersebut. Jelasnya, pendokumentasian multimedia secara digital ini menjadi salah satu upaya konservasi dan pelindungan terhadap bahasa dan budaya agar ia tidak akan hilang ditelan arus kemodenan. Di samping itu, dokumen berbentuk digital merupakan memudahkan lagi konsep pendokumentasian, iaitu pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan informasi di dalam dokumen tersebut. Baik, itu dia ya, cabaran dalam pemerkasaan bahasa dan budaya melalui pendokumentasian multimedia ini ya. Jadi alhamdulillah banyak juga yang telah pun kita ni pelajari khusus untuk tajuk kita pada pagi ini, pemerkasaan bahasa dan budaya Melayu melalui pendokumentasian multimedia. Memang banyak advantage ataupun kelebihan seiring dengan perkembangan zaman untuk kita ni menggunakan multimedia ini sebagai pendokumentasian. Bayangkan sahaja ya, kalau manuskrip itu ada satu sahaja, kalau kita ni masukkan ke dalam multimedia, sebagai contoh tadi pendrive itu katanya, pemacu pena. Kalau dikopi, ramai yang boleh mengakses bahan tersebut ya. Jadi untuk rumusannya ni Puan ya, mungkin boleh disimpulkan
topik ataupun tajuk kita pada pagi ini. Okey, baiklah. Sebagai rumusan bagi topik permekasaan bahasa dan budaya Melayu melalui pendokumentasian dari pelbagai multimedia ni, dapat disimpulkan bahawa pendokumentasian ini mempunyai kepentingannya dalam permekasaan bahasa dan budaya kita ni. Tidak dapat dinafikan. Dan kalau kita ni lihat dari segi sejarah, banyak peradaban besar seperti China dan juga India, mereka mempunyai kemampuan yang hebat dalam mendokumentasikan segala perihal peradaban mereka ni sedari awal, walaupun sekecil mana diorang punya dan kajian dilakukan lagi oleh Yuta Berta, Surat dan Spelly pada tahun 2011 menyatakan bahawa salah satu sebab mengapa peradaban Melayu ni tidak dapat banyak berkembang adalah kerana kelemahan dalam aspek dokumentasi pada peradaban lalu. Jadi ini ada benarnya jugalah kalau kita ni lihat, kerana banyak bukti peninggalan peradaban Melayu yang tidak dapat ataupun tidak mempunyai bukti bertulis dan semata-mata diletakkan kepada sumber lisan sahaja dan rujukan daripada sumber-sumber luar. Dan walau bagaimanapun, seiring dengan peredaran zaman, peradaban Melayu khususnya telah membuktikan bahawa kemampuan pendokumentasian kita semakin berkembang maju. Pada zaman yang serba canggih ini juga, proses pendokumentasian secara sistematik telah dilaksanakan. Lebih-lebih lagi dengan adanya pelbagai multimedia sebagai alat pendokumentasian digital, ini menjadikan segala perihal berkaitan bahasa dan budaya kita dapat didokumentasikan lagi, memudahkan atur cara kerja, terutamanya dalam penyebaran ilmu bahasa dan budaya kepada para pengkaji, penyelidik, pelajar dan masyarakat secara umumnya. Alhamdulillah, itulah rumusan yang telah pun dikongsikan oleh narasumber kita pada pagi ini. Amat padat sekali, segala informasi yang telah pun dikongsikan, banyak yang kita dipelajari dari wawancara ini sahaja berkenaan dengan pendokumentasian multimedia. Agak susah saya sebut, tak tahu kenapa. Tapi narasumber kita pada kali ini alhamdulillah telah banyak mengongsikan dan sedikit sebanyak ada jua ilmu bagi nilai tambah kita pada hari ini. Betul ya, bayangkan sahaja ni bayangkan sahaja jika teknologi ini ada pada zaman dahulu pastinya akan ada banyak lagi budaya ataupun mungkin bahasa yang akan terselamatkan berbanding dengan kalau teknologi dulu tu hanya melalui pertuturan dan juga perkongsian sayang sekali, tetapi begitulah apa yang dapat kita ni lakukan sekarang jadi dapatlah dilakukan untuk kedepannya nanti diguna pakai oleh generasi baharu, insya-Allah. Kita ambil manfaat dengan pengembangan era digital pada ketika ini. Kita ni dapat mengakses lebih banyak maklumat, dapat menyimpan lebih banyak maklumat dan mudah-mudahan dapat menjadi manfaat juga buat kita ni semua. Ribuan terima kasih kami ucapkan pada Puan sudah sudi berkongsi bersama dengan kami berkenaan dengan pemerkasaan bahasa dan budaya Melayu melalui pendokumentasian multimedia. Awal-awal tadi nampaknya macam tajuk yang agak susah, tapi setelah Puan kongsikan tadi, baru kami faham apa erti pendokumentasian, apa fungsinya, bagaimana dapat memperkasa bahasa dan budaya Melayu di negara Darussalam. Ribuan terima kasih sekali lagi Puan. Sama-sama. InsyaAllah kita bersama lagi dalam kesempatan InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.